Nah, kau pernah terfikir tak Masjid Al-Aqsa tu macam mana dia punya suasana? Aku tak dapat gambarkan. Kita biasa dapat tengok kat TV sikit-sikit internet, tapi kalau gitu. kau sendiri dapat duduk situ, agaknya macam mana Takut ke tak takut? Macam tu lah. So kita nak tahu pengalaman ini, orang yang pernah sampai ke sana, yang pernah solat di Masjid Al-Aqsa. Kita bersama dengan Saiful Nang. Ya. Okey, terima Assalamualaikum kasih. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Haji Alhamdulillah, sihat. Muda-muda dah Haji Dah dia. Umur berapa? Umur baru 43. Oh, muda. Ke Baru. 34. Muda. Dia susunan tu saya selalu lupa. Jauh betul 34 dengan 43. Okey. Ji. Ni sebab bukan senang nak dapat masuk Masjid Al-Aqsa. Betul. So Haji masuk ni bila? Tahun bila? Kita masuk tahun 2019 sebelum pandemik. Okey. Dengan siapa masuk tu? Kita sendiri adalah syarikat yang bawa orang masuk ke sana. Syarikat yang bawa masuk. Ya, betul. Oh. Kita ada dia travel company. Jadi kita okey. yang uruskan permit untuk masuk sampai ke Masjid Al-Aqsa. Okey. Maksudnya awak pemandu pelancong ke apa? Bukan. Kita adalah syarikat yang pelancongan berlesen. Tapi itulah kita bawa orang pergi travel masuk dalam tu. Jadi orang kan biasa kan orang buat umrah Baitul Maqdis kan. Jadi ramai orang tak tahu sebenarnya masuk Baitul Maqdis tu kena masuk Israel. Oh. Maknanya Haji Saiful Nang itu masuk Israel lah. Terpaksa lah pasal Baitul Maqdis tu dekat dalam Israel. Secara ni pasal kita dulu saya sebelum pergi dulu pun saya fikir saya bukan nak masuk Israel, saya nak masuk Baitul Maqdis, saya nak masuk Palestin. Tak ada, rupanya memang Palestin tu sebenarnya yang kita nak kena pakai lah visa Israel tu. Jadi bila sampai kat sana kita pun rasa macam sebenarnya aku masuk Israel ni. Tapi kita nak pergi Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa tu pun dikawal oleh Israel. Tentera Israel sendirilah. So masuk direct ke atau ikut? Dia masuk ikut Jordan. Dia ada okey. dua pintu utama. Satu masuk ikut airport Tel Aviv. Tapi kita susahlah nak masuk ikut situ. Jadi kita masuk ikut Jordan. Sekiranya kita deported, dia tak bagi masuk. Jadi kita masih lagi berada dekat Jordan. Bolehlah jalan-jalan kat Jordan. Tapi kalau dekat Tel Aviv, dia tak bagi masuk, kita kena balik. Okey, maksudnya dekat sana hanya Tel Aviv saja ada pintu lain selain Jordan tu, ataupun dekat Palestin Ada airport. Dia ada satu lagi pintu yang sangat susah nak masuk, iaitu pintu Rafah. Pintu Rafah ni yang Caprice nak masuk tak lepas. Lepas tu itu dia punya Itu susah dia lah. yang tu paling susah sekali. Tapi Ji, kenapa pilih dalam banyak-banyak masjid sajalah saya tanya. Kenapa pilih Masjid Al-Aqsa yang kita pun tahu bukan senang nak masuk Masjid Al-Aqsa. Apa? Sejarah. Kalau kita tengok sejarah, kalau Nabi sendiri pun sebelum di Mi'raj kan dia pergi ke Al-Aqsa dulu dan kemudian dia mengimamkan solat kepada semua nabi-nabi yang ada pada ketika itu. Dan kat situ kita rasa macam kita nak tengok sendiri kat mana tempat tu. Betul. Sejarah dia memanglah sometimes memang dia ada argument, orang akan cakap macam benda ni boleh ke tak boleh ke, semua ada yang cakap boleh, benda dia ada yang cakap tak boleh. Tapi kita sendiri kalau kita tak pergi, kita rasa macam one day kita terus tak boleh pergi kat situ, kita dah lupa terus sejarah. Dan kita terpaksa mempercayai sejarah tu diceritakan oleh orang yang kita tak tahu boleh percaya ke tak percaya. Okey. Cuma kita nak tahu, kadang-kadang kita confuse nak tahu kan kat sana kan ada yang kubah emas warna biru. Adakah itu Masjid Al-Aqsa ataupun tapi kita nak sambung lepas ni boleh ke? Sembang terus. Sebab boleh sembang Jangan tengok. Aku sebut boleh. Okey. Terus Okey. So yang kubah gold tu. Itu Masjid Al-Aqsa ke apa? Ini tricky pasal dalam Masjid Al-Aqsa tu kubah gold tu pun dalam Masjid Al-Aqsa. Kawasan dia. Masjid Qibli pun yang Masjid Qibli yang macam tak nampak kubah sangat tu. Pun dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Masjid Burak pun dalam Masjid Al-Aqsa dan dia ada lebih kurang 3-4 masjid dekat situlah. Ada Masjid Marwan kan satu lagi Masjid Marwan dekat basement. Ya, jadi semua tanah tu dalam compound Aqsa. Yang mana dalam compound Aqsa itulah Masjid Al-Aqsa. Dia bukan orang cakap bukannya dom emas tu, yang itu Masjid Dome of the Rock. Yang sebenarnya dekat Masjid Qibli. Tak, sebenarnya semua tu adalah
Al-Aqsa. Kawasan itu kompleks. adalah Masjid Kawasan. Al-Aqsa. Betul tu. Tapi bila betul, Saifunan betul. cerita yang tadi macam mana nak masuk ke Masjid Al-Aqsa sini, ada kawalan daripada immigration kan. Sebenarnya macam mana dia orang punya layanan immigration daripada pihak Israel ni? Okey, dia immigration tu cuma nak masuk ke negara Palestin tu. Okey. Tetapi bukan immigration Palestin, immigration Israel. Layanan dia orang macam sama macam ni lah. Kita masuk negara-negara lain lah. Kita cukup syarat dia akan chop. Tak cukup syarat dia akan suruh balik. Macam tu lah. Tapi bila masuk dekat Masjid Al-Aqsa tu, dia ada 2 lapis security. Dekat dalam masjid tadi tu dijaga oleh Palestin. Poli Palestin. Okey. Tetapi nak masuk ke dalam kompon masjid tadi tu dijaga oleh polis Israel. Tapi yang bestnya poli Israel boleh taftish kita, dia cuma dalam Aqsa tu kita orang Islam saja boleh masuk. Jadi untuk dia validate kita ni sebagai orang Islam, dia suruh bayangkan polis Israel dia taftish kita punya kul huwallah, baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suruh kita sambung. Jadi kalau kita ni baru-baru acah-acah bukan Islam nak jadi Islam, dia tak boleh lepas lah. Dia saja kat situ kan. Dia nak try tengok betul lah dia ni Islam dia masuk. Betul. Baru orang boleh yang masuk. sema Ya. Maknanya dia pun tahu jugalah Fatihah. Dia tahu. Okey. Berapa kali dah masuk? So far kita dah pernah masuk ke sini dah 3 kali lah. Okey, 3 kali dah masuk. 3 kali. Okey. Tapi nak tahu perasaan waktu mula-mula First time, untuk first time masuk tu. Macam mana perasaan sebelum sampai tu? Okey, perasaan pertama sekali mula-mula kita ingat Masjid Al-Aqsa tu macam orang lain fikir. Dia sebuah masjid yang tu adalah Al-Aqsa. Rupanya dia ada satu compound yang terbuka. Dan masa tu kita rasa macam perasaan dia sebenarnya yang paling terkesan sekali bila kita masuk ke Masjid Qibli, masjid utama dia tu yang paling depan sekali dekat kiblat tu. Masa tu kita nampak dinding-dinding yang kesan-kesan berdelan, tembak berlubang ni. Dan masjid tu pun pernah diletup bom, ada terbakar pernah dalam sejarah semua tu. Dan ada sebahagian kesan-kesan tu masih lagi intact dekat dalam bangunan tadi tu. Dan kat situlah kita rasa macam ini setiap berdelan setiap peluru ni, adakah peluru ini telah menembusi mana-mana badan syuhada yang ada pada ketika itu. Jadi kat situ memang perasaan dia memang kita perasaan dia memang terharu pun ada. sedih pun ada kan. Sedih. Dan itu kan masjid kita, tetapi di bawah di dalam nak masuk masjid kita kena melalui orang lain yang menentang Islam sendiri lah, Islam sendiri. Jadi itu perasaan dia bercampur bau lah. Dia tak macam kita pergi ke Masjidil Haram, kita tahu ini dalam kawalan kita, masjid kita, undang-undang kita. Tapi yang ini berbeza sikit. Undang-undang dia dah campur bau lah. Antara kita nak rasa happy bila berada dekat dalam tu, terharu, ataupun kita rasa macam untuk aku sampai ke tempat yang tempat suci ni, aku kena melalui satu proses yang tidak berapa nak suci sangat. Jadi itulah dia. Tapi sebab itulah azam kita bila sampai kat sana, benda ni kita kena sharekan ke orang lain. Kita tak boleh nak kita cerita macam ni, kita tengok sendiri, kita tahu sendiri, lepas tu orang lain tak tahu. Jadi tu kita memang buat rakam video banyak-banyak semua tu, kita upload dalam YouTube kita apa semua tu, supaya orang lain yang tak merasa pergi pun dia tahu. Dapat rasa juga. So mana kata bila Abang Saiful bawa kamera masuk dalam tu, dia tak ada macam yalah tentera Israel macam halang ke apa, tak ada. Kalau kamera kita yang jenis pikul-pikul tu dia halang lah. Tapi kalau kita pakai handphone je, pakai GoPro semua boleh selit-selit dekat dalam ni, jadi tak ada masalah sangat. Itu tak nampak sangat Kalau pakai kamera besar-besar ni dia akan tanya benda nak buat apa semua kan, shooting untuk apa, TV ke apa kan. Banyak soalan lah. Okey. So pengalaman awak 3 kali pergi sana kan. So bila awak tengok macam tentera Israel yang jaga setiap pintu di Baitul Maqdis dekat kompleks Al-Aqsa ni, layanan mereka terhadap orang tempatan dengan pelancong macam kita ada beza ke? Memang ada beza. Dia dengan tempatan dia agak macam keras ke? Sikit lah macam tu. Lebih keras. Tapi kita dengan pelancong ni dia lain rasanya, itulah dia punya
dia nampak macam saya pun tak tahu apa reason dia, tapi kalau kata kita masuk ni, dia memang tak adalah muka ketat ke apa semua tu, dia boleh gurau, boleh melawak semua tu walaupun tak kelakar kan. Tapi dia punya dengan orang tempatan tu macam-macam, dia nak check sana check sini. Sama juga benda tu berlaku dekat taftiz antara zon A masuk zon B masuk zon C kan. Kan dia ada zoning system yang mana setiap zon tu ni zon yang dikawal sepenuhnya oleh orang Israel. Yang ini yang sepenuhnya dikawal oleh Palestin. Yang ini campur Palestin dengan Israel. Jadi setiap nak masuk satu wilayah ke satu wilayah tu, orang kita sebagai turis lah jalan je, naik bas tu semua tak ada dia tanya-tanya apa semua. Tapi kalau kata kita adalah orang tempatan dekat taftiz tu, kadang-kadang kita duduk situ berjam-jam untuk cek macam-macam. Tadi betul-betul kalau kita rasa PKP kita ni baru 2 tahun kan, dalam 2 tahun ni sekejap PKP sekejap tidak kan. Kat sana PKP dia all year round. Sentiasa kan? All the time. Itulah dia. Semua kawalan kita sebagai orang Islam orang Islam tempatan nak pergi ke mana-mana, dia punya pergerakan kawalan pergerakan tu memang sangat-sangat strict sepanjang masa itulah dia. Patut kita kena bersyukur. Kalau kita rasa kita susah, kena tengok lagi tempat lain, orang yang lain lagi susah daripada kita. So kalau nak baju syukur, tengok situ kan. Jangan tengok orang lebih hebat daripada kita. Betul lah. Itu akan mengajar kita untuk lebih cemburu. Lebih cemburu. So, nak minta Haji bagi reason ataupun semangat lah kan kepada kenapa kita semua. Kenapa kita kena perlu kita perlu pergi Masjid Al-Aqsa. Okey, tapi boy, sebelum Abang Saiful jawab dengan soalan tu, saya ada terbaca ada orang kata macam kita tak perlu pergi ke Masjidil Aqsa ni sebab duit yang kita pergi sana akan disalurkan kepada pihak Israel. Ni macam soalan ni berkait dengan soalan kau tadi. Okey, Abang Saiful jawab. Okey, kalau kata isu duit tu mengalir kepada Israel, kita nampak cuma RM60 tu saja. RM60 tu duit untuk bayar permit masuk ke permit khas untuk Israel. Pasal RM60 ke situ. Pasport kita tak boleh dicop dekat sana. Jadi dia akan bagi satu stiker. Yang tu harga dia RM60 lah kalau dah tukar duit Malaysia. Itu saja. Tapi daripada dekat sana, memang of course lah kita akan engage dengan syarikat-syarikat Palestin semua tu, dan syarikat Palestin ni membayar cukai secara indirect. Tetapi kita daripada situ ada satu perkara yang bagusnya bila kita boleh directly jumpa dengan orang-orang yang beneficiaries, kita boleh bantu ekonomi terus orang-orang Palestin. Bila orang-orang Palestin kat ini, orang Yahudi dah tentulah tak beli dengan dia. Jadi kita pula yang datang-datang ni, kita yang orang Islam pun beli pula dengan orang Yahudi. Jadi kita beli daripada ni lah. Kalau hotel, kita duduk dekat hotel Palestin, walaupun hotel dia hotel-hotel Yahudi ni lagi murah, lagi cantik, tapi kita duduk juga dekat hotel yang tak berapa nak cantik tapi mahal sikit. Pasal kita tahu dia akan membantu Palestin. Cuma kita kena bayangkan dalam kepala kita, ni satu negara dua administration. Jadi kita belanja kat mana, dia akan pergi kat mana lebih. Tapi nak belanja kat mana lebih tu, kita kena bayar RM60 tadi tu. Jadi itu dah memang ada yang mengalir, tetapi lebih banyak mengalirnya kepada yang Islam tadi tu. Mantap. Okey. Masih lagi ke macam number plate dekat sana? Israel warna putih, Palestin warna kuning. Ada, betul. Masih lagi. Itu yang membezakan kan? Ya, betul. Membezakan orang kenderaan tu didaftarkan. Israel apa ni? Israel putih. Dia punya nombor plate dia putih. Nombor plate dia. Saya pun dah tak ingat warna apa. Tapi dia ada perbezaan antara putih dan kuning. Wilayah Palestin dengan orang Palestinnya dengan orang Israel. Tapi kena ambil tahu ke macam nombor plate tu warna putih ni? Kena ambil tahu lah. Pasal tahu kereta tu didaftarkan ke negara mana. Ni kereta Israel ke? Ni kereta Palestin. Kuning tu Palestin. Okey. Nanti semasa dalam checkpoint nanti tu, nanti dia akan nampak yang ni kalau kata yang plate putih ni boleh free flow jalan je semua. Betul. Yang kuning ni ditahan. Dia akan tanya tu, tanya ini. Okey, balik pada soalan Mawi tadi. Kenapa kita rakyat Malaysia kena ada rasa untuk ziarah Masjid Al-Aqsa? Okey, pertama sekali sebenarnya kita sendiri perlu pergi ke Masjid Al-Aqsa ni kalau kata kita mampu. Pasal nombor satu, kita kena pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga ni tapak suci Islam yang ketiga, itu Masjid Al-Aqsa. Why? Kenapa kita kena tengok Masjid Al-Aqsa? Sebenarnya kita kena lihat Masjid Al-Aqsa tu bukan sebagai satu monumen semata-mata, tetapi dia adalah satu checkpoint. Apabila Nabi sebelum di Mi'raj, dia akan pergi ke, dia
dia singgah apa nama tu dia Isra'-nya tu ke Masjidil Aqsa. Dan dia menghimpunkan sebenarnya semua cerita-cerita sejarah-sejarah daripada semua nabi, daripada Nabi Adam sampailah kepada dia sendiri semua tu. Tapi kalau kita nampakkan itu secara ritualnya adalah satu mengimamkan solat, tetapi kalau kita lihat dia macam menghimpunkan semua sejarah. Daripada sejarah itulah sebenarnya kita boleh dimikrajkan. Contohnya kita memang of course lah, kita tak boleh naik burak hari ni untuk pergi sana semua kan. Kita boleh pergi ke sana untuk melihat sejarah kita, sejarah yang kita himpunkan daripada nabi yang terawal sampailah nabi yang terkini, dan kemudian daripada situ kita belajar something. How do we go about our life next ni? Macam mana? Kalau kata kita buat macam ni, kita akan jadi, contohnya macam Nabi Ibrahim apabila dia mengganggu sembahan ataupun mencantas sembahan bapaknya, hujungnya dia akan dibakar oleh masyarakat pada ketika itu. Jadi kalau kata hari ini kita pula berdakwah menyentuh pula sembahan orang, jadi kita juga akan bakal dikecam. Bukan dibakar dengan api, tetapi dikecam dengan api-api kecaman contohnya. Jadi di sini kita sebenarnya itu tentang ni lah kalau kata secara monumennya kita tengok. Dan satu lagi banyaklah pelajaran sebenarnya kita pun sebenarnya kalau kata kita membantu, kita menghantar sumbangan. Kadang-kadang kita menghantar sumbangan kepada orang-orang di Masjidil Aqsa itu sendiri, di sekitarnya ada banyak hospital-hospital yang memberi rawatan kepada warga Gaza. Dan mereka ini memang kita nampak mereka ni keluar dengan permit khas yang untuk mendapat rawatan di situ. Pasal dalam Gaza tak ada hospital sangat. Jadi di situlah sebenarnya kita kalau kata kita nak memberi sumbangan ke apa semua tu, kita direct kita dengan orang. So dalam Masjid Al-Aqsa ni ada tempat ibadah orang Islam, ada tempat ibadah Kristian, betul Betul. Dan tempat ibadah Yahudi, orang Yahudi. Betul. Ada 3 agama samawi Ya, 3 agama. 3 agama dekat situ. Dalam satu kompleks. So, bila Haji dapat masuk tempat orang Yahudi beribadah tu, Haji rasa apa je? Tak takut je tengok dia orang. Sebenarnya yang agak restricted, tempat yang tak bagi agama lain masuk cuma Masjidil Aqsa saja. Maknanya yang tu yang dia nak kena pastikan, pasal dia tak mau ada berlaku kekacauan, kekecohan. Tetapi kita nak masuk ke tempat tembok ratapan Yahudi ni apa semua tu tak ada masalah. Nak masuk ke gereja Holy Sepulchre tu pun tak ada masalah. Dia punya nyebutnya kadang susah nak menyebut sepulchre. Tapi bila Haji Saiful nak masuk dalam macam tempat ibadah Yahudi ke Kristian, tak ada pula dia check macam bacaan-bacaan, tak ada. Tak ada. Dia terbuka pada semualah. Tapi kalau kita masa pergi tu, dia cuma buat safety screening sajalah. Kita tak bawa benda-benda yang membahaya, tajam ke apa semua tu. Itu saja. Lepas tu kita boleh masuk. Dah masuk tu bolehlah free, boleh tengok kat situ apa semua tu, macam mana dia orang beribadat. Maksudnya Haji dekat luar saja atau masuk dalam tu? Boleh sampai ke wall tu lah, sampai kita boleh di kawasan luar lah. Pegang wall yang dia orang ratapi tu. Di kawasan luar lah. Di kawasan luar, sebab dia ada dalam lagi. Dalam lagi pun boleh masuk. Dia tak ada restriction. Pasal kan dalam ada tembok ratapan tu, dekat dalam tembok ratapan tu ialah masjid kita, masjid dalam tu. Masjid Burak. Okey. Jadi dia dipisahkan dengan satu tembok yang dulu asalnya itulah kiblat dia. Kiblat kita sebelum kita tukar kiblat ke Masjidil Haram. Itu kiblat asal dia. Jadi bila Islam tukar kiblat, dia orang tak nak tukar kiblat sebab tu kiblat dia masih lagi kat situ. Okey. Apa perasaan bila tengok dia orang tengah buat ritual lah kan? Perasaan dia ialah macam ni, kita pun nampak macam macam ni rupanya dia buat. Lepas tu dia nampak macam pretty much macam kita. Tapi nanti kalau saya cakap dia macam Islam, nanti kan orang kecam pula. Tapi macam dia solat. Ada ciri-ciri dia. Faham. Contohnya macam kalau kata on the extreme side, orang dekat Kaabah pun kadang-kadang dia orang pergi cium benda tu. Tapi dalam ajaran Yahudi pun sebenarnya tak adalah sampai cium-cium batu tu, jilat-jilat semua tu. Memang hanyalah bila kita dekat dengan batu tu memang dia macam sampai ke peringkat yang disarutnya benda tu apa semua tu. Ada on the extreme side. Tapi
kita nak cakap benda tu dia dah bila kita tanyakan orang-orang kat situ sebenarnya yang ni dia kata too much. Okey, dia akan bagi tahulah, dia akan jelaskan. Pasal dia akan jelaskan yang ni too much. This is not what Judaism ajar. Dia cakap Judaism tak ajar macam tu. Dia tapi yang tu dah lebih kepada yang dah ekstrim. Okey, macam saya seorang yang sekarang ni yang tak pernah pergi. Macam Haji Saiful Nang, Mawi pun sendiri dah pergi. Tapi saya nak tanya, Mawi pernah pergi? Banyak kali ya. Mawi berapa? Tak lah, saya tunggu Haji sponsor saya ni next. tapi saya tertanya kan, apa yang diorang ratapi dekat tembok tu? Doa. Yang tu saya pun tak tadi lagi lah. Apa yang doa lah. Tapi yang kalau dia selit-selit tu, itulah doa dia apa semua. Dia tulis kat kertas. Dia ada selit mesej dekat dalam tu. Jadi kita nampak kadang-kadang dia setiap hari tu akan banyak mesej tu jatuh kan. Dia selit dekat batu tu, dia macam rugged sikit batu dia. Dia boleh selit semua tu kan. Jadi ratap dia meratapi, letak wish dia apa semua tu. Jadi sebab tu namanya pun wall kan. Sebab tu dulu Mark Zuckerberg dia buat asal mula dia Facebook tu, dia letak tu wall kan, nak ratap apa, nak maki siapa, semua tu dekat situ lah. Betul. Kita tulis. Tapi kalau ikut perbezaan kan, ada boleh ke Haji sembang macam ialah perbezaan antara Yahudi Ortodoks, beza dengan Bani Israel, apa macam tu? Dia macam ni lah. Sebenarnya kalau kata Zionism ni dia bukan agama, dia politik. Tapi Zionism, kalau Judaism dia agama. Dan yang nampak Ortodoks ni sebenarnya kalau kata agak-agak yang macam catwalk sikit ni kan. Yang Ortodoks ni. Tapi Ortodoks ni dia lebih kepada dilalang dalam Palestin dalam Israel ni dilalang. Mana-mana kerajaan yang dia pilih, biasanya pasal dalam beberapa pilihan raya kebelakangan ni dia dalam status quo kan. Jadi yang penentu dia ialah Ortodoks ni lah. Asalkan mana-mana merintah coalition yang menjanjikan dia orang ni tak payah nak masuk military service compulsory, dia akan sokong. Jadi dia orang kata dia kingmaker. Dia belagak lain macam sikit. Yang Ortodoks ni yang jenis yang macam kalau pakai yang macam ada macam kotak mancis dekat atas kepala semua tu, ataupun yang macam kotak tu, tak tahu macam antena sikit dekat atas kepala. Dan lepas tu dia punya sideburn macam tanglung sikit tu. Yang gulung kan. Gulung. Okey, dia kerinting agak. Macam tempat Kristian ibadah dah dapat masuk. Ya, betul. Yang tu masuk. Yang itu tempat yang dipanggil Gereja Resurrection, Gereja Al-Qiyamah, ataupun bendanya sama, ataupun Church of the Holy Sepulchre. Saya masuk situ pun saya pasal katanya kat situ tempat Nabi Isa Jesus di kapan crucified lah masa tu jadi kita kan ada cerita version kita sendiri. Tapi bila kita tengok, kita raikan version dia pun, kita dengar juga. Nanti kita bandingkan lah sebenarnya version kita macam mana, version dia macam mana. Keistimewaan dia ialah saya sebenarnya Masjid Al-Aqsa ni saya rasa semua orang patut pergi kerana dia pernah menjadi satu kingdom of heaven, yang mana tiga agama duduk dekat situ, tak berperang. Jadi gambaran kingdom of heaven. Tapi benda tu sekejap saja berlaku macam tu. Dan sebenarnya saya boleh gambarkan sebenarnya apabila dunia ni dia akan jadi aman apabila tiga agama ni dia bersatu. Yang tiga agama dia aman ni, lah, dia bukan bersatu, tak adalah, tapi dia aman, dia boleh hidup dia aman. Dia raikan, masing-masing raikan. Kata kau nak Judaism, kau Judaism. Tak kacau. Open lah. Sekarang ni kita nak jadi Islam, orang sana kacau. Betul. Sana nak jadi ni kita kecam. Jadi kita sentiasa rasa kita yang lebih betul daripada yang lain. Padahal kita tahulah siapa yang betul apa semua, tapi we don't have to, kita lantak tak perlu bagi tahu lah kan. Tapi yang penting kita hidup aman lah. Jadi dekat dalam bila masuk ke church tu, dia cara dulu Salahuddin Al-Ayyubi, bila dia masuk saja ke Aqsa, nombor satu dia pergi ambil kunci kepada gereja tadi. Kunci ni simbolik sajalah, tapi memang adalah kunci betul panjang, dia pergi kunci semua tu, which is right now kalau dah tak perlu pun kunci tu, tapi secara ritualnya dibuka dan dikunci setiap hari. Dan kunci itu dipegang oleh keluarga orang Islam, keluarga Islam daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang. Jadi untuk menunjukkan satu persaudaraan di antara Kristian dengan Islam. Jadi orang
apa nama tu? Jadi kat situ walaupun ada percubaan daripada kerajaan Israel untuk abolish benda tu, tetapi tidak disetujui oleh Kristian tak setuju, Islam pun tak setuju. Pasal dia dah ratus-ratus tahun dia dah jadi dah bersahabat macam tu. Bila sebut pasal Salahuddin Al-Ayyubi kan, saya ada terdengar satu cerita lah. Ni cerita daripada orang Yahudi sendiri. Dia share kat aku. Dia kata sebab apa orang Yahudi ni dia begitu membenci dengan Islam. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang meruntuhkan punya gereja waktu itu. Adakah benar cerita ni je? Ada pernah dengar tak versi ni? Gereja dia tu dulu besar. Kemudian bila diruntuhkan, jadilah tinggal sikit je gereja dia tu. Yang lain tu kan yang kat luar tu, yang kat remote ratapan tu adalah gereja dia dulu tu. Ni yang kau dengar daripada orang daripada sana kan. Dia ni orang Yahudi yang sembang aku. Maksud aku tanya. Okey, yang tu saya pun tak pasti. Tapi kalau kata kerosakan yang dibawa oleh Crusaders sebenarnya lagi besar daripada yang ialah Salahuddin Al-Ayyubi pun masuk dalam satu bentuk penjajahan. Dan orang apa nama tu, bila penjajahan ni mesti akan ada berlakunya satu peperangan. Peperangan mesti akan ada kehancuran. Jadi itulah. Jadi kalau kadang-kadang kita yang hancur tu ialah salah satu daripada bahagian gereja dia. Jadi kat situ yang orang ingat. Tapi orang tak ingat pula yang mana yang dibangunkan. Jadi itu benda yang sebab tu sejarah ni kita kena baca secara banyak angle. Setiap orang menceritakan sejarah pada versi sudut pandang mereka sendiri. Betul. Okey Haji Saiful, bila sebut pasal yelah je dah pergi sampai ke Palestin apa semua, sempat nak tengok yang apa nama? Dia panggil tembok yang tinggi tu. Tembok tinggi. Oh ya, yang separation wall. Separation wall. Ya. Pernah tengok kita kalau sebenarnya benda tu banyak all over the place. Ada banyak. Kalau kita pergi mengata-kata semua tu memang ada lah benda tu. Apa perasaan bila tengok tembok tu tinggi mana apa semua kan? Kita terasa macam kita berada dekat dalam penjara terbuka yang sebenarnya kawalan pergerakan. Tembok itu kata orang-orang Yahudi, mereka terpaksa bina tembok itu disebabkan oleh tidak berlaku ada kesepakatan antara pengambilan tanah bahagian mereka ni semua sehingga dia hidup dalam keadaan terancam. Pasal kalau tak ada tembok tu kan dia orang-orang Palestin yang Islam ni dia boleh masuk keluar. Dia orang ni kan penakut sikit. Jadi takut. Dia terpaksa create tembok-tembok tu semua tu untuk memisahkan antara wilayah yang didiami oleh orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Saya bila dengar Abang Saiful kongsi benda ni kan, saya rasa geram tau. Saya geram sebab kita tahu sejarah Palestin ni, sedangkan yang mengambil hak ni adalah Israel tu. Betul. Ambil tanah Palestin. Tapi bila orang Yahudi cerita kat Abang Saiful sendiri, dia orang buat tembok pemisah tu sebab dia orang kata takut nanti orang Palestin masuk dalam apa maksud dia macam kita rasa macam ni lah. Dia kata engkau aku ada kebun, lepas tu kau dah masuk ceroboh kebun aku. Lepas tu kau buat tembok dekat kebun tu pasal kau takut nanti aku masuk dekat bahagian kebun aku yang kau rampas. Yes. Jadi macam tu. Tapi dia punya argument, dia ada juga bila kita baca sejarah daripada mereka. Mereka pun kata sebelum kita diusir dulu, tanah ini adalah tanah kita. Dia cakap macam tu pula. Jadi dia sekarang ni dia ambil semula tanah tu daripada kita untuk dia pula. Dan kemudian dia dah jadi macam tu pula. Dia contoh macam ni lah. Bila kalau dia orang cerita ni kan, dia orang cerita dulu tanah ni dusun ni aku punya nenek yang punya. Yes. Lepas itu nenek aku tak suka aku masa tu, dia pergi halau punya aku keluar. Jadi aku keluarlah sekejap tapi geran tanah tu aku masih punya lagi. Tiba-tiba bila tak ada orang orang Islam pula masuk. Lepas tu kemudian dah lama orang dah lupa dah tanah tu nenek dia punya. Jadi sekarang ni bila cicit tu pula, cucu cicit pula datang tuntut balik tanah tu. Dia tak bagi. Lepas tu aku rampas lah. Rampas. Jadi benda ni semua kita nampak benda ni banyak dia itu daripada sebelah sana. Baik. Daripada sebelah kita nampak kita punya tapi mereka pula rampas. Jadi sebenarnya kalau kata bila baca-baca balik sejarah, bukan sebenarnya lah, kalau antara perspektif yang kita boleh pertimbangkan ialah benda ni semua adalah movement politik yang menggunakan sentimen agama. Faham. Jadi bila sentimen agama ni dia
even politik ni dia ada ni lah kalau kata dalam Palestin tu sendiri antara Fatah, Hamas ni pun ada berlaku separation of understanding dalam political understanding dia. Tapi saya tak nak komen benda ni banyak sangat lah pasal takut nanti salah, nanti kena kecam. Betul. Tapi by virtue sebenarnya kita nampak dia ada argument dia, kenapa dia ambil tanah kita, dan kita pun ada argument kita. Tapi kita yang ada recent one lah. Tapi tak patutlah kau dah ambil tanah kita, lepas tu tiba-tiba kau buat pagar, lepas tu kita nak masuk tanah kita pun kau tak bagi. Tak patutlah. Okay, baik, kita tinggalkan cerita pasal politik isu dekat sebelah sana ni. Nak balik kepada yang kompleks Al-Aqsa tadi, yang mana ramai orang Malaysia, orang Islam dia tahu yang macam Masjidil Aqsa ni adalah yalah dalam satu tempat tu. Tapi macam Haji Saiful cakap tadi, dalam tu sebenarnya ada banyak masjid. Betul. Dekat kompleks tu bukan satu masjid saja. Bukan satu masjid. Berapa banyak sebenarnya? Dia ada, tak silap ada 5. Ui, banyak. Yang kalau dia consider Mihrab Maryam tu sebagai satu masjid juga. Jadi dia ada 5 lah. Tapi officially saya ingat ada 4 je, termasuk Masjid Marwan. Masjid Marwan, so macam tadi sebut Masjid Qibli Masjid Qibli yang dekat Masjid Marwan dengan Masjid Burak, dia di kat bawah tanah. Okey. Masjid Qibli betul-betul kat kiblat. Depan. Lepas tu yang dekat tengah-tengah yang paling famous sekali Dome of the Rock tu, yang kubah emas tu, yang itu Masjid Dome of the Rock tu lah. Okey. Jadi ada 4 masjid yang recognizable. Satu lagi tu ada orang cakap kata yang ni bukan masjid, ini Mihrab Maryam. Tapi ada orang solat dekat dalam tu lah. Sedap juga bila dengar cerita macam Mihrab Maryam ni. Saya terbayang sebab kita pernah baca sejarah kisah Maryam sendiri. Dia suka duduk dekat satu tempat. So boleh jadi itulah tempat Maryam tu sendiri kan. Betul. Okey, kita nak sembang pasal yang Al-Aqsa ni. Biasa orang akan kaitkan dengan lokasi penting persinggahan macam tadi. Haji Saiful ada bagi tahu persinggahan sebelum Nabi dinaikkan ke Buraq. Naik Buraq untuk ke inilah Siratul Muntaha kan. So waktu tu kan, selain fakta tu, apa lagi yang kita kena ambil tahu yang melibatkan Masjid Al-Aqsa ni sebenarnya, selain daripada kisah Isra Mi'raj tu? Saya nampak dia sejarah lah. Sejarah. Kita kumpulkan sejarah dan kita lihat macam mana, kalau macam saya, pandangan saya ni secara peribadi. Saya lebih suka tengok macam mana social structure yang ada dekat sana. Bagaimana kita hari ni kita gaduh semua tu kan. Tapi saya lebih suka tengok bagaimana orang Islam dengan orang Kristian dia boleh hidup aman. Baik. Dan in fact dekat situ, dekat area sana tu, orang Yahudi, certain orang-orang Yahudi dekat situ, dia lebih dia friendly dengan orang persekitaran mereka dengan Islam. Cuma yang kita agak mengacau-ngacau sikit ni adalah golongan-golongan yang dah moden sikit ni. Jadi itu yang kita nampak. Kalau lah Masjid Al-Aqsa ni dia boleh jadikan satu sampel untuk menyatukan dunia ni, dia mesti bersatunya dekat Masjid Al-Aqsa dahulu. Pasal dia tiga tanah suci utama, tiga agama ni ada dekat satu locality yang kecil tu, dalam satu tembok je semua. Jadi kalau kata situ dia orang boleh hidup aman dekat situ, maknanya yang dia akan jadi nukleus perpaduan kepada seluruh, bukan nak kata perpaduan, nukleus toleransi hidup beragama di seluruh dunia. Jadi selain daripada tu, memang tempat tu tempat yang kita nak memperingati inilah, macam contohnya macam Isra Mi'raj. Kita boleh tengok sampai kat sana, kita boleh nampak dia tandakan, dan ni ada tempat, ada satu macam kotak kat situ. Lepas tu ada nampak macam dia ada ini tempat Nabi dulu sujud dekat sini, mengimamkan semua Nabi solat dengan yang batu nak ikut Nabi naik ke langit tu. Yang itu betul ke? Tapi kalau saya cakap tak betul, ada orang yang cakap betul, dia akan kecam. Tapi bila kita pergi kat sana, kita memang nampak batu tu tak terangkat pun. Batu tu setakat macam ada satu batu yang besar, yang tak floating, macam dalam gua kan, yang dalam tu. Dan kemudian dekat bawah batu tu siap orang boleh ada tempat solat apa semua tu. Dikatakan batu tu tempat lah batu yang untuk yang nak ikut Nabi. Tapi
Dia tak floating. Dia terletak je dekat atas itu. Dia nampak macam atas tanah pun. Okey. Baik, kita tengok pada kisah ni lah. Isra Mi'raj ni yang mana Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke Sidratul Muntaha untuk terima wahyu, terima perintah untuk solat 5 waktu. Okey, ini kita nak tanya soalan lain sikit sebagai seorang bapa kan. Macam mana agaknya Haji Saiful Nang sini nak memupuk atau ngajar anak tu untuk jaga solat 5 waktu yang mana kita tahu macam mana Nabi Muhammad punya susah nak terima dan jadikan sebagai ini satu kewajipan untuk kita sebenarnya. Okey, untuk tak tahu orang lain macam mana, tapi untuk perspektif kita, nombor satu untuk ajar nak solat, kita sendiri kena solat lah. Dia tahu orang nampak kita betul, je. betul. Kalau kita tak solat, anak kita confirm lah akan culah-culah juga. Itu nombor satu. Nombor dua, kita kena pastikan anak-anak kita tahu kenapa kita solat. Dan kita bacaan-bacaan solat pun kadang-kadang tak dapat nak hayati. Kadang kita bagi tahu dia, okey, mula sekali kita angkat takbiratul ihram tu. Lepas tu kita baca bacaan selepas baca iftitah semua tu kan. Dan faham tak bacaan tu apa? Jadi satu ikrar yang kita angkat setiap hari. Maksudnya setiap sekali solat kita ikrarkan. Dan kita hayati tak ikrar tadi tu. Dan kemudian Fatihah tadi tu yang kita baca. Setiap rakaat ada Fatihah dia. Dan akhir kepada solat tadi tu, hujung dia mesti kita mensalamkan orang sebelah kanan, mensalamkan orang sebelah kiri. Maksudnya kita memberi kerahmatan orang sebelah kanan dan kiri. Jadi kita selalu bercerita dengan anak-anak. Solat ni adalah satu benda yang kita perform secara aksi yang berulang-ulang. Tetapi solat ni dia tak kalau kata setakat dekat atas tikas jadah saja, disiplinnya tidak kita bawa dalam kehidupan. No point. Betul. Bukan no point lah, maknanya dia tak dapat lah. Dia tidak useless maximize. Juga. Contoh kalau kata dah ada sebelum solat mesti kena wudu. Okey. Sebelum kita bersolat, kita antara kita dengan Allah. Salawat antara kita dengan Nabi. Silaturahim itu antara kita dengan manusia. Okey. Semuanya berasal daripada satu root word yang sama. Betul. Solat. Mawi. Solat Silah. Solat silah. Jadi selawat. silah tu adalah penghubungan. Kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, solat. Nak jaga hubungan kita dengan Nabi, salawat. Nak jaga hubungan kita dengan manusia, silaturahim. Jadi kalau kata kita nak menghubungkan diri dengan Allah, kita tak sucikan diri kita. Jadi kita jadi hati kita kotor lah, apa semua tu. Contohnya macam kita wuduk kan, kita sucikan mata kita, muka kita, sucikan kerja buat kita dekat tangan kita, sucikan sampai itu disiplin yang kita nak anak-anak kita tahu. Jadi bila anak-anak kita tahu, the reason why we are doing this thing berulang-ulang, supaya mengingatkan kepada kita, inilah disiplin yang kita kena bawa dalam hidup. Bila azan contohnya, kenapa dah waktu solat dah ditentukan, kenapa nak kena ada azan? Kenapa lepas tu dah ditentukan semua tu, bila dah pergi masjid kenapa ada iqamat pula? Jadi inilah peringatan-peringatan yang berulang-ulang, yang diulang-ulang. Contohnya kalau kata kita sebagai bapa pula dengan anak, kita dah bagi tahu, kita dah seru sekali tak jalan, kita seru lagi sekali, dia sampai betul, dia kena seruan yang berulang-ulang berkali-kali. Dan bila kita pula dengar azan, kita kena jawab pula azan tu. Sama juga nanti macam mak bapak, okey, kita bagi tahu anak-anak, kalau disiplin bila azan, kita kan jawabkan azan tu. Azan tu seruan. Tapi kalau kata mak panggil, engkau tak menjawab, jadi apa? Maknanya kau tak menjawab seruan. Macam tu. Itu jadi anak-anak jadi faham, dan dia benda tu jadi interesting, dan dia sambil kita dia melaksanakan solat tadi tu, dia juga mendidik diri dia dalam disiplin yang dalam disiplin kehidupan. Nampak? Kita cerita daripada Masjid Aqsa, pada kisah Isra Mi'raj, dan kepada solat tu sendiri, pentingnya solat tu. Betul. Okey, kita nak minta Haji tips sikit lah. Tips sikit lah. Tips untuk mereka yang nak pergi, ada cita-cita nak pergi. Okey. Masjid Al-Aqsa. Ikut Haji lah. Ikut Haji lah. Promote. Promote sikit je travel agency. Berapa ringgit je kalau pergi sana? Okey, sekarang ni sempadan belum dibuka lagi. Kita dah buka. Kita dah boleh pergi, tapi dekat sana? Palestin tak buka lagi. Jordan dah buka. Cuma kita tunggulah nanti. Kalau kata sebelum ni kita pergi, biasa orang buat
buat pergi kat sana setakat transit nak solat saja lepas tu balik kan. Daripada umrah Baitul Maqdis. Tapi kita rasa tak cukup. Kita ada kat situ je 7 days. 7 days. 7 days. Kalau kata total semua lebih kurang 10 hari. Yang sebahagian harinya lagi tu dekat Jordan lah. Dekat tempat Jordan ni lebih kurang transit. Jadi apa yang kita buat ni nanti mungkin boleh tengoklah kita buat dokumentari semua kita letak dalam YouTube Ray TV. Ray TV jadi RARE TV. Package haji ni ada masuk Tel Aviv semua tak je? Hebron apa semua tak? Dia sebenarnya ada. Dia sebenarnya tak wajib tapi ada lah. Maksudnya kalau kata kita pergi pun kita naik bas, kita pergi sana, kita lalu, kita tengok semua tu. Kita nak tahu inilah tempat, inilah tanah. Kita bagi tahu inilah tanah yang dulu kita punya. Sekarang ini macam mana mereka kuasai tanah ni. Mereka rampas tanah ni. Dan dekat situ kita ikrok diri kita, keadaan kita. Apakah kesilapan orang dahulu yang dah buat dan apakah yang pengajaran yang kita boleh ambil supaya kita akan datang dengan pengajaran tadi tu kita tidak kehilangan tanah apa yang masih kita ada sekarang ni. Jadi contoh benda ni ada argument daripada sana sini semua tu. Contohnya macam semasa 1909 semasa selepas daripada convention Zionism yang berlaku dekat Basel di Switzerland, dia dah melancarkan satu colonization secara teritorial, tapi kurang susah nak berjaya. Tetapi dia masuk secara komunal. Bila secara komunal dia mula dengan kibbutz yang pertama 1909. Kibbutz pertama ni dia masuk, dia mula start dia beli tanah. Mula beli, ada yang rampas lah. Yang beli ni dia senang nak dijual oleh orang Palestin pada ketika itu disebabkan oleh tanah yang dibeli tu kebiasaannya tanah-tanah yang tak subur. Yang padang pasir apa semua tu. Tetapi dengan teknologi yang dia orang ada tu, dia dihijaukan kawasan tu. Dan sekarang ni dia boleh jadi Israel ni boleh jadi salah negara dia tak subur tetapi sebenarnya dia boleh keluarkan pisang yang lebih baik daripada pisang kita. Mangga yang lagi famous daripada mangga kita. Yang walaupun bukan dekat tropical country. Contohnya macam dari situ kita belajar macam mana kalau kita ada tanah sekangkang kera pun jangan jual. Usahakan. Gitulah dia. So jangan lupa nanti follow ni. Apa travel agency tadi tu? Raycation Travel. Raycation.com. Lain-lain ada Ray TV. Ray TV YouTube. Okey, lagi media sosial lain promote? IG pun Raycation. Facebook pun Raycation. TikTok ada? TikTok tak ada. Okey, apa pun terima kasih. Terima kasih banyak-banyak semua kepada Haji Saifunang. Semoga nanti dapat bawa saya dan juga Mawi. Okey. Satu lagi lah yang baik itu semua daripada hidayah Allah. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Kalau nak kecam saya. Awal minta maaf. Kita maafkan apa semua